Baca tu faham-faham je lah. Ha, dia cermin gelap ni pun bukan hak beli pasar malang. Rebang boh USA vintage. Deh. Ha, bukan CR2 ni. Ha, Haji gua jangan marah deh. Ha, kan ngepeng ni tuan-tuan. Ha, nak bagi tahu bahawa ada keuzuran ada keuzuran. Insya-Allah nampaknya. Kalau orang tanya nampak dah ustaz, insya-Allah nampaknya. Sebab kita pakai ni. Kita pakai cerah ni. Kita pakai cerah. InsyaAllah nampak baik. Kalau orang bersoal kan salah baca. Nak mengajar orang salah baca. Takut jadi berat lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan sama-sama kita tengok agak-agak tak salah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Surat 51 bab penenggang yang ketiga Maka sifat kudrah dan iradah tidak ta'alluq kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki. Kerana jika ta'alluq pada yang wajib untuk mengadakan yang wajib hakiki, maka lazim tahsilul hasil. Tahsilul hasil ni menjadikan benda yang dah jadi. Mengadakan barang yang dah ada. Dan jika ta'alluq pada yang wajib untuk mentiadakan yang wajib, maka lazim ketika itu bertukar hakikat wajib kepada harus. Oleh sebab hakikat wajib tiada terima, tiada. Okey. Wajib ni barang yang mesti ada, tidak boleh nak menerima tiada. Okey. Dan jika ta'alluq pada yang mustahil untuk mentiadakan yang mustahil, maka lazim tahsilul hasil. Mengadakan barang yang dah ada. Dan jika ta'alluq pada yang mustahil, pada mengadakan yang mustahil, barang tu tak ada tapi nak adakan mustahil ada, maka lazim ketika itu bertukar hakikat mustahil kepada harus. Kerana hakikat mustahil tiada terima ada. Barang mustahil ni memang barang tu mesti tak ada. Tak boleh akal kita nak menerima barang tu ada. Tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia gini. Sifat kudrah dan iradah, dia bertakluk. Dia berfungsi ataupun kerja dia ialah mengadakan makhluk. Mengadakan perkara yang harus ataupun perkara yang mungkin. Makhluk Maka adanya makhluk, dalil Allah Ta'ala tu bersifat kudrah dan iradah. Maknanya ta'alluq sifat kudrah dan iradah ialah kepada perkara mungkin dan perkara harus sahaja. Perkara yang harus pada akal sahaja. Tidak berta'alluq kudrah dan iradah terhadap perkara yang wajib dan perkara mustahil, yang hakiki. Apa pula maksud dia? Maksud dia, kudrah iradah ni mengadakan sesuatu. Mengadakan sesuatu. Maka, takkanlah dengan kudrah Allah Ta'ala mengadakan Tuhan yang selain daripada diri dia. Tak munasabah. Tidak diterima akal. Barang ni barang yang mustahil. Faham tak? Dan Tuhan boleh cerita segala-galanya. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni berkuasa mencipta atas setiap sesuatu. Sesuatu benda yang mungkin, yang harus pada akal kita, iaitu makhluk. Allah Ta'ala boleh cipta segala-galanya yang harus, ataupun Allah Ta'ala boleh cipta segala makhluk. Maka di sini tidak berta'alluq kudrah dan iradah Allah menciptakan benda yang wajib dan perkara yang mustahil. Contohnya benda, boleh tak Tuhan cipta sekutu bagi dia, Tuhan satu lagi? Kita jawab benda. Kita nak jawab ditelang mati mak, diluh mati bapak. Nak jawab boleh, takkan Tuhan cipta Tuhan satu lagi. Nak jawab tak boleh, dorok tak kuasa, lemah nampak. Maka jangan jawab gitu. Jawab dia ialah tak berta'alluq sifat kudrah terhadap perkara tersebut, perkara yang mustahil tersebut. Tahu mustahil? Mustahil ni maknanya
boleh tak Tuhan cipta jadikan satu lagi Tuhan yang macam dia? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia bukan boleh tak boleh. Jawapan dia tak bertakluk. Kudrah dan iradah terhadap perkara tersebut tu bukan kerja dia. Seperti mana pisau cukur tidak boleh menebang pokoknya. Faham? Pisau cukur tak boleh nak tebang pokoknya. Kalau pisau cukur tak boleh tebang pokoknya, boleh tak kita kata pisau cukur tu tumpul? Boleh tak? Tak tajam? Tak boleh. Dah tak boleh tebang pokoknya, tumpul lah. Tak. Pisau cukur tidak bertakluk untuk tebang pokoknya. Tapi tajam tak dia? Tetap tajam. Tak percaya? Terah. Tak percaya? Teh sendiri tajam ke tak? Letak tegak nak terah sangat. Baru tahu tajam tak tajam pisau cukur. Dah tak boleh nak tebang pokoknya. Jawab dia bukan takluk dia. Bukan takluk pisau cukur untuk tebang pokoknya. Itu panggil takluk. Bukan kerja dia. Jadi bila bukan kerja dia, kita nak paksa-paksa, dah boleh lah, bukan kerja dia. Bila tak mampu, bila dia tak bertakluk, kita nak menafikan kehebatan, ketajaman dia, tak boleh. Contoh, kalau saya tanya, orang lelaki boleh tak melahirkan anak? Nak jawab dia, boleh ke tak boleh? Boleh. Jawab boleh, maknanya lemah dah orang lelaki. Sebab dia sama macam orang puang lahir anak. Kalau lelaki tak boleh, lemahlah orang lelaki. Sebab orang puang boleh, takkan orang lelaki tak boleh? Nak jawab dia, boleh ke tak? Boleh tak orang lelaki melahirkan anak? Boleh tak? Jawapan dia bukan boleh. Jawapan dia bukan tak boleh. Jawapan ialah tak bertakluk orang lelaki ni untuk melahirkan anak. Okay? Kalau kita jawab boleh, maknanya lemahlah orang lelaki. Sedangkan orang lelaki ni ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Orang lelaki ni lebih kuat. Tapi kalau jawab boleh melahirkan anak, jawab dia lemahlah orang lelaki sebab tu kerja orang puang. Okey. Kalau kata tak boleh, lemahlah orang lelaki sebab orang puang boleh, orang lelaki tak boleh. Jadi dia lang mati mak, dia loh mati bapak. Jawapan jangan salah. Maka jawab dia tak bertakluk orang lelaki untuk melahirkan anak. Faham? Bukan kerja orang lelaki. Jangan tanya soalan tu soalan tak cerdik dah. Maka kalaulah Allah Ta'ala boleh cerita segala-galanya, boleh tak Allah Ta'ala cerita sekutu bagi dia, Tuhan lain macam dia? Jawab dia benda. Boleh ke tak boleh? Tak bertakluk sifat kudrah dan iradah Allah Ta'ala nak menjadikan perkara tersebut. Jangan jawab boleh, jangan jawab tak boleh. Sebab tu bukan jawapan dia. Soalan tu tak kena dah. Maka sifat kudrah dan iradah ni takluk dia ialah iaitu menjadikan perkara yang harus saja, iaitu apa? Menjadikan makhluk. Okey? Betul juga. Boleh tak Tuhan jadikan perkara wajib, jadikan diri sendiri? Jawab dia tahsilul hasil lah. Maknanya benda dah zat dia ada dah, nak jadi benda je. Jadi ni benda yang tak ada baru ada. Tak ada. Menjadikan sesuatu maknanya tak ada, kemudian kita jadikan ada. Daripada tak ada kepada ada. Dah zat Tuhan ada tak? Ada kan? Sejak bila? Sejak azali lagi. Dah boleh tak Tuhan jadikan diri dia sendiri? Jawab dia, nak jadikan benda tu zat dia dah ada dah. Faham? Zat dia dah ada dah. Takkan nak menjadikan zat lain pula, zat dia pula. Jawab dia tu tahsilul hasil. Ahli sains, ulama sepakat bahawa tahsilul hasil itu mustahil. Mustahil berlaku, tak akan berlaku menjadikan barang yang dah jadi. Boleh contoh Saya beri contoh. Boleh tak saya cipta tiang ni? Boleh tak saya buat tiang ni? Tiang ni. Jawab dia mustahil. Apa pula? Sebab tiang ni dah ada dah. Dan kalau saya buat pula tiang yang macam ni, jawab dia, saya tak ambuh tiang lain, nak tiang ni. Faham tak maksud saya? Kalau saya buat tiang lain, banyak tiang lain. Tapi saya tak ambuh, saya nak tiang ni. Tiang ni sendiri, tiang ni. Boleh saya nak buat tiang ni? Jawab dia mustahil. Sebab apa? Tiang ni dah ada dah. Itu panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang dah ada. Mustahil. Faham tak? Jadi boleh tak Tuhan mencipta diri dia sendiri? Jawab dia, diri Tuhan tu ada dah. Nak cipta bendanya, maka di sini mustahil.
Maka di sini tuan-tuan, qudrah dan iradah tidak bertakluk menciptakan perkara wajib macam diri Tuhan ataupun sifat Tuhan, ataupun tidak bertakluk untuk menciptakan benda yang mustahil, contohnya sekutu bagi Tuhan, ataupun anak bagi Tuhan. Benda tu mustahil. Okey, jadi benda tu mustahil, dia bukan takluk sifat qudrah dan iradah. Baru ni kecoh baru ni. Ada seorang lelaki lah, nak kata ustaz kan takut orang salah ikut dia, bawa fahaman salah. Dia terjemah ayat Quran, lau aradallahu an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Tu ayat Quran. Lau aradallah, jika Allah Taala berkehendak, ayyattakhidha walada, jika Tuhan berkehendak untuk mengambil anak, Tuhan tu nak ada anak lastafa, maka Tuhan boleh pilih ataupun Tuhan boleh jadikan anak tersebut kalau dia nak, mimma, daripada apa yang yakhluqu, yang Tuhan ciptakan, ma yasha, apa yang Tuhan nak. Maknanya kalau ikut zahir ayat tersebut, boleh tak Tuhan nak mencipta anak bagi dia? Kalau ikut ayat tu, kalau Tuhan nak cipta anak, maka Tuhan boleh jadikan anak tersebut. Jadi di sini, anak tu perkara benda wajib ke, perkara harus ke, perkara mustahil? Anak bagi Tuhan tu sendiri, mustahil lah. Tuhan ada anak. Tuhan ni makhluk ke khalik? Tuhan ni khalik. Khalik mana boleh sama dengan makhluk? Anak-anak ni makhluk. Sedangkan ayat lain Allah Taala kata walam lam yalid walam yulad, tak beranak dan tidak diperanak. Jadi di sini ayat ni, kalau Tuhan nak jadikan bagi diri dia anak, boleh tak? Jawab dia, tidak bertakluk qudrah dan iradah terhadap perkara mustahil tersebut. Mustahil tak Tuhan ada anak? Mustahil, sebab Tuhan bukan makhluk. Kalau Tuhan tu makhluk, siapa khalik? Dia beza tuan. Dia sama ada khalik ataupun makhluk. Dia kena beza tuan-tuan. Kalaulah sesuatu tu khalik, dia bukan makhluk. Kalau sesuatu tu makhluk, dia bukan khalik. Khalik ni pencipta, makhluk yang dicipta. Kena pilih salah satu. Hidup mati. Pilih lah. Saya hidup, mana hidup mati lah. Tuan-tuan, hidup tak mati lah. No. George Bush mati dah. Kerah dah kawan tu. Tak hidup. Pilih. Maknanya orang tu sama ada hidup atau mati. Sesuatu tu bergerak ataupun diam. Kipas gerak, maknanya tak diam, tidak pegun. Tiang ni tak gerak, maka dia tak bergerak. Dia pegun, maka dia tidak bergerak. Pilih salah satu, gerak ataupun diam. Al-tidani la yajtami'an. Dua perkara berlawanan, dia tak boleh nak duduk sekali. Kalau gerak, maka dia tak diam. Kalau dia diam, dia tidak bergerak. Faham tak? Maka khalik dengan makhluk, salah satu. Khalik ke makhluk? Maka kita ni adalah makhluk. Maka kita bukan khalik. Anak tu khalik ke makhluk? Anak tu ialah asal adalah khalik ke makhluk? Anak-anak ni ialah makhluk. Tuhan tu khalik ke makhluk? Khalik. Maka mustahil Tuhan itu ada anak. Dah ayat tadi kalau terjemah tak erti, ia terjemah gitu lah. Dia kata boleh Tuhan ada anak kalau Tuhan nak. Jawab dia, ni terjemah yang sangat salah. Seolah-olah macam Tuhan tu kalau nak ada anak, boleh ada anak. Dah gitu beza benda agama Islam dengan agama Kristian dengan Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair itu anak Tuhan, berkata Nasrani Kristian Nabi Isa tu Jesus tu anak Tuhan. Dan kita pula terjemah bahawa kalau Tuhan nak ada anak, boleh ada anak. Dah benda beza. Main Tuhan ada anak juga ni, kalau orang awam salah faham, dia ingat Tuhan ada anak juga kalau Tuhan nak. Jawab dia, terjemahan tu salah. Tapi mu kata Al-Quran kata gitu, tak, Al-Quran tak masuk gitu. Al-Quran ni kalamullah, Tuhan ada murak dia sendiri, kehendak dia sendiri. Maka masuk daripada ayat tersebut bukan Tuhan nak ada anak. Tuhan nak menempelok orang Kristian dengan orang Yahudi yang mengatakan Tuhan tu ada anak. Anak-anak ni lah perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau ditanya boleh tak Tuhan tu ada anak,
Jawab dia, boleh tak Tuhan cipta anak bagi diri dia? Jawab dia, tidak bertakluk kudrah dan iradah terhadap perkara mustahil tersebut. Faham tak? Tu penting ngaji akidah. Dok ngaji akidah, dia karang ataupun dia ulah ayat Quran tu ikut kepala otak, jadi rosak makna ayat. Tuhan nak khabar lain, jadi dia tu khabar lain. Lah kali dia jual nama Tuhan, dia kata Tuhan khabar, Al-Quran khabar. Jawab dia, Al-Quran tak khabar gitu, Tuhan tak khabar gitu, mu khabar gitu. Sama juga tuan-tuan. Ada orang kata Tuhan tu atas arasy, Tuhan bersemayam atas arasy. Kita kata mana boleh, mustahil Tuhan bersemayam atas arasy. Bersemayam ni perbuatan makhluk. Arah-arah tepat ni makhluk, arasy tu makhluk. Tuhan ni bukan sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tak sama dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tak sama dengan sesuatu. Macam mana boleh kata Tuhan bersemayam atas arasy, seolah-olah zat Tuhan macam makhluk? Dia kata bukan saya kata, Tuhan kata. Awak nak lawan ke Tuhan kata? Al-Quran kata, Tuhan kata sendiri dalam Al-Quran Tuhan bersemayam atas arasy. Mu nak lawan ke? Kalau orang awam macam kita, betul kok. Lah kali rosak akidah, na'udzubillah. Boleh tak, betul tak dia khabar? Tuhan kata tu, jawab dia, Tuhan tak kata pun, mu kata. Yang kata bersemayam atas arasy tu mu, Tuhan tak kata gitu. Lepas tu mu jual nama Tuhan, mu kata Tuhan kata. Dak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Taala beristiwa atas arasy. Tuhan kata istiwa, Tuhan tak terjemah pada bersemayam. Mu yang terjemah bersemayam. Betul tak terjemahan mu tu? Mu terjemah salah, tiba-tiba mu kata Tuhan kata gitu. Jangan. Mu fitnah Tuhan. Mu jual nama Tuhan. Nak jawab dia esok-esok dengan Tuhan. Waliyazubillah. Tak dia kata, bukan kita kata, Tuhan kata. Tak kan budak percaya. Orang lain debal lalu. Tuhan kata betul kok, Tuhan kata betul kok. Kan kita kata Nabi kata debal kita orang-orang pakai tu juga bahaya akidah tuan-tuan. Memang Tuhan kata Tuhan beristiwa atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Betul dah Tuhan kata istiwa. Cuma kita tak terjemah istiwa tu dengan bersemayam. Tak. Dah maksud dia istiwa. Jawab dia wallahu alam lah. Dah Tuhan kata gitu, Tuhan istiwa lah. Mana dia benda wallahu alam. Tu pengikut salah betul. Tu pegangan salah betul. Tak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ni dok, dia terjemah dulu. Tuhan tu bersemayam, istiwa tu bersemayam. Bersemayamlah atas arasy contohnya. Bersemayam macam mana wallahu alam. Baik mu wallahu alam dari awal. Daripada mu mensabitkan duduk bagi Tuhan, bersemayam bagi Tuhan seperti makhluk, baru nak wallahu alam. Baik mu dari awal lagi benda masuk istiwa ni, jawab dia wallahu alam. Kan bagus. Ni dok, dia terjemah istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan bersemayam atas arasy. Dia kata Tuhan bersemayam macam mana? Wallahu alam. Bersemayam tu ialah perbuatan berjisim dah. Jisim tu makhluk dah. Tepat tu adalah makhluk dah. Apa lagi? Arah. Di atas di bawah, itu adalah makhluk dah. Arah tu makhluk dah. Tuhan atas arah tu makhluk dah. Jadi Tuhan ni makhluk tak? Tak. Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Siapa yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, dalam bahasa Melayu, menyamakan Tuhan dengan makhluk, terjemah pada Arab, syirik. Mana bahaya, boleh jatuh pada syirik orang yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Menyamakan mana? Menyamakan pada tempat, menyamakan pada arah, menyamakan pada berhajat kepada arasy, menyamakan pada jisim, menyamakan kepada duduk. Dok, lain yang layak bagi Tuhan. Mu kata layak bagi Tuhan, tak layak bagi Tuhan. Duduk tu macam makhluk dah. Sepatutnya mu kata istiwa dengan maksud apa? Wallahu alam. Baik mu serah Tuhan wa tafwid. Ni dok terjemah kepada bersemayam, barulah nak wallahu alam. Yang layak bagi Tuhan. Salah. Faham? Lepas tu duk jual nama Tuhan lah. Tuhan kata, bukan saya kata. Tuhan kata bersemayam atas arasy. Jangan tuan-tuan. Tu bukan Tuhan kata, tu mu kata. Mu jual nama Tuhan. Kita orang percaya lah. Tuhan ada tangan tak? Tuhan ada tangan. Betul tak Tuhan ada tangan? Tangan kan makhluk. Tangan ni kan anggota yang berjising. Jising ni makhluk, Tuhan bukan jising. Tuhan bukan makhluk.
Tuhan Khalik. Bukan saya kata, Tuhan kata yadullah fawqa aydihim. Tak, bukan Tuhan kata, Tuhan kata, Quran kata, mu kata. Mu terjemah salah, betul mu kata Quran kata. Itu yang berlaku isu baru ni. Dia kata ayat Quran tersebut, kalau Tuhan nak jadikan anak bagi dia, itu cuma ayat lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Itu cuma kalau Tuhan nak ada anak, boleh Tuhan ada anak. Siapa kata? Al-Quran kata. Jawab dia bukan Quran kata, tumu kata. Maksud ayat tu bukan gitu. Boleh, harus bagi Tuhan untuk menjadikan, tapi Tuhan tak nak. Sedap juga. Jawab dia, benda tu adalah perkara yang mustahil. Anak-anak ni makhluk, Tuhan bukan makhluk. Jangan samakan Tuhan dengan makhluk, takut jatuh syirik. Na'udzubillah. Dah ayat tu nak khabar benda. Khabar masuklah lain. Ayat tu tempelok pada orang Yahudi dan Nasrani. Bukan ayat tu nak khabar bahawa Tuhan boleh mencipta perkara mustahil. Tu kena ngaji akidah, tuan-tuan. Maka ayat tersebut orang salah faham, dia jual nama Tuhan. Kita duk percaya meruk. Lepas tu dia kata orang lain pula duk faham Quran. Ada hadir yang duk faham Quran. Dia kata ni, orang duk faham Quran. Ni Quran kata betul Tak, bukan. Quran kata betul, mu terjemah salah. Lepas tu dia kata orang pula tak faham. Kan akhir zaman pelik-pelik orang ni kan. Maka bahaya akidah, tuan-tuan. Lepas tu apa yang kita pegang? Jawab dia, Tuhan mempunyai sifat kudrah dan iradah, iaitu Tuhan menciptakan segala-galanya, iaitu segala perkara yang harus dan mungkin. Tuhan tak cipta perkara wajib. Macam apa? Macam zat dia, sifat dia Tuhan tak cipta. Sebab zat dia dah ada dah, sifat dia dah ada dah. Boleh tak Tuhan menciptakan perkara mustahil bagi dia? Contohnya anak bagi dia, sekutu bagi dia. Jawab dia, tidak bertakluk sifat kudrah dan iradah terhadap perkara mustahil tersebut. Faham maksud takluk? Macam contoh bisa cukup dia. Macam contoh orang lelaki beranak dia. Macam contoh gajah. Ada orang beri contoh gajah. Gajah ni gagah tak? Gajah ni gagah tak? Kalau gagah, apa tak boleh panjat pokoknya? Kan gagah, kalau gagah, monyet hak tak gagah boleh panjat pokoknya. Tupah tak gagah boleh panjat pokoknya. Tikus boleh panjat pokoknya. Yang mana gagah tikus dengan gajah? Tikus sebab boleh panjat pokoknya. Dah gajah tak boleh panjat pokoknya. Jawab dia, bukan takluk gajah untuk panjat pokoknya. Bila kata gajah tak boleh panjat pokoknya, tak boleh kata gajah tak gagah, tikus gagah. Bukan takluk dia. Maka sifat kudrah dan iradah ialah kudrah dan iradah menjadikan sesuatu benda, perkara yang harus, iaitu menjadikan makhluk. Maka segala yang berlaku di bawah di bawah kuasa Allah Taala, di bawah takluk sifat kudrah dan iradah. Sesuatu tu apa? Iaitu perkara yang harus sahaja. Okey, harus pada akal ada dia. Faham tak, tuan-tuan? Jelas sebab tu dalam bab ni juga kita kena nilai, kita kena tengok benda tu adalah perkara yang harus ke, perkara yang mustahil ke, ataupun perkara yang wajib. Faham? Apa maksud perkara wajib? Perkara wajib ni perkara yang wajib akal kita terima dia. Contohnya zat Tuhan dengan sifat Tuhan. Ada tak? Akal kita mesti terima adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Sebab apa? Sebab adanya alam ni, takkan Tuhan tak ada? Takkan Tuhan tak ada? Alam ada ni kan? Alam ada tak? Ada tak sekarang ni? Ada. Maknanya wajib akal kita terima. Mesti terima bahawa Tuhan tu ada. Sebab alam ni ada. Faham? Dah, perkara mustahil dia. Mustahil ni mustahil ada. Contoh sekutu bagi Tuhan. Kalau Tuhan ada sekutu, Tuhan lain selain yang ada ni, alam ni ada tak? Tak ada. Hancur lebur alam ni. Tak ada harmoni macam ni pun. Okey. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada Tuhan selain Allah Taala, akan hancur langit bumi. Dan langit bumi hancur tak sekarang ni? Tak hancur. Maka mustahil ada sekutu bagi Allah Taala. Mustahil Tuhan ada anak. Maka itu adalah perkara mustahil. Tuan-tuan mati Allah sekarang, selain daripada perkara wajib tadi dan juga perkara mustahil tadi, adalah perkara harus. Jadi makhluk ni dipanggil perkara harus. Okey? Boleh tak Tuhan masukkan kita dalam syurga? Boleh. Benda tu harus. Tuhan punya kuasa. Boleh tak Tuhan nak datangkan hujan? Boleh.
Perkara tu harus terima. Betul tak? Boleh berlaku. Boleh tak Tuhan nak jadikan bagi bumi ni ada 800 hutir bulan? Tak ambil satu je. Nak ceritakan 800 bulan keliling bumi. Boleh tak? Boleh. Benda tu boleh terima pada akal. Kuasa Tuhan kan, dia punya kuasa. Boleh tak Tuhan nak jadikan langit ini rendah? Kita boleh capai dengan tangan. Boleh, kuasa Tuhan. Jadi dalam perkara harum macam ni kita kena terima bahawa Tuhan boleh buat sebab dia Tuhan. Benda tu harus pada akal terima. Sama juga kalau orang kata, boleh tak kalau orang tutup wali tu dia ada karamah, dia boleh jalan atas air. Bukan naik perahu, bukan naik ferry, jalan gitulah. Belenggang jalan atas air, boleh tak? Boleh terima tak kalau berlaku? Jawab dia, benda tu harus pada akal, Tuhan boleh buat. Kudrah dan iradah Allah Ta'ala boleh jadikan perbuatan tersebut berlaku. Boleh? Dah boleh tak orang terbang? Dia ni duk kecoh pasal ilmu lipat bumi. Jadi orang duk share petua lah ilmu lipat bumi. Tahu lipat bumi? Bumi ni lipat gunung tak ada kocek. Itulah maknanya. Bukan tuan-tuan. Lipat bumi ni pendekkan jarak. Pendekkan jarak. Boleh tak berlaku? Jawab dia, benda tu harus ke mustahil ke wajib? Harus pada akal kita terima tak boleh berlaku. Maka ada masalah. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat. Kudrah dan iradah kan? Tuhan boleh jadikan perkara tu berlaku. Dia ada cecoh lah ni. Ilmu lipat bumi, ilmu lipat masa. Ilmu lipat bumi, itu lipat jarak lah. Maknanya kalau nak pergi Mekah tuan-tuan, nak pergi Mekah tu, kalau orang naik kapal terbang 9 jam, dia boleh jalan kaki 2 minit sampai. Contoh berlaku nak percaya tak percaya ikut anda, bukan akidah ni pun. Contoh yang berlaku pada Tok Kenali. Tok Kenali, awang Tok Kenali. Tok Kenali duduk Mekah lama, 25 tahun tak silap saya. Duduk lama di Mekah. Jadi habis kita ni, Syekh Ahmad lepas tahun ni, Tok Guru dia kata, jom kita jamu sekali. Jom kita jamu sekali dah. Jadi tanya dah awang, mun awak dia? Mun awam dia jangan, awang ni aku Kelantan lah. Tok Kenali aku Kelantan sekarang. Kita buat pulut durian. Zaman tu mana ada barang lagi, durian mana ada lagi. Main Mekah tanam mana durian. Kurma ada lah. Buah-buah lain ada lah. Durian cari mana? Pulut durian pula. Pulut nak cari mana? Tapi tuan-tuan mati Allah sekalian, hari kejadian, mari Tok Kenali bawa pulut durian makan panas-panas hari. Syekh Ahmad tadi kata, masuk mana kita tolong anak beranak kita tani. Kat tani tu ada anak beranak kita tolong masuk. Jadi kita pergi ambil lah. Syekh Ahmad tadi kejut lah. Tahu dah. Barang tu barang yang harus pada akal. Boleh terima. Bukan sekesah. Ada orang jemput Tok Kenali kenduri. Jadi dia nak pergi lah. Tempat tu jauh kok. Dia tanya, Tok, kita nak pergi ni, nak pergi kenduri, nak ikut sekali tak? Tak, kita pergi kejap lagi. Kita pergi lah. Jadi kalau pergi dulu, suruh pergi dulu. Tok Kenali suruh kawan tu pergi dulu kawan tu. Sampai dinu, kawan tu tengah makan. Tok Kenali tengah makan tu. Jadi orang kata, amalan-amalan ataupun karamah kena lipat bumi ni ada tak? Jawab dia, dah benda masalah. Kalau Tuhan awak boleh tak? Boleh lah. Itu namanya perkara harus pada akal. Maka bila kita beriman dengan kudrah dan iradah, bertakluk kudrah iradah pada perkara harus, maka perkara tadi lipat bumi, tadi lipat jarak, lipat masa tu, barang tu harus pada akal ke, mustahil pada akal ke, wajib pada akal? Harus pada akal. Maka boleh berlaku lah. Jadi nak percaya boleh tak? Boleh. Dan nak percaya ikut mu lah. Tapi dalam Quran sebut pasal karamah, pasal benda luar biasa yang berlaku yang harus pada akal kita terima. Contohnya pasal Nabi Khidir, pasal Zulkarnain, pasal Nabi Musa, pasal Luqman, pasal Maryam, Siti Maryam. Tak? Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Masuk Nabi Zakaria dalam tempat ibadat mihrab, Siti Maryam beribadat dalam tu, ada semua rezeki. Tiap-tiap hari dak mutu rezeki. Bila kawan tu keluar, dak keluar. Dah mari mana? Nabi Zakaria dah kejut dah, tu karamah. Benda tu Tuhan boleh buat. Faham tuan-tuan?
Jadi kalau kita beriman dengan apa yang kita belajar ni, iaitu Tuhan punya sifat qudrah dan iradah yang bertakluk kepada perkara harus, maka kita kata benda tu tak mustahil, benda tu harus boleh berlaku kalau Tuhan nak buat. Atas Tuhan nak wis siapa pun tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Yang masalahnya lah mu tu, yang tak berapa ngaji, tak berapa percaya. Sebab ada golongan yang tak percaya karamah-karamah ni. Kata pun dia jalan atas air. Mana boleh jalan atas air? Hak kata gitu tu, ambil gambar duduk atas feri. Faham tak? Maknanya dia pun jalan atas air tau. Maknanya dengan feri tu berjalan atas air, tiba-tiba nak petikar orang dengan kuasa Tuhan boleh jalan atas air. Ada ilmu lipat masa. Orang ngaji Quran contoh di dalam kitab ada sebut bahawa ada seorang imam namanya As-Sufi, tak silap saya. Satu hari dia boleh khatang 16 kali Al-Quran. Khatang 16 kali Al-Quran. Tuan-tuan, orang paling laju sekali baca Al-Quran, satu juzuk berapa minit? Setakat ni dalam YouTube ada. Dia boleh baca lebih kurang dalam 10 minit 10 minit satu juzuk. Bayangkan 10 minit satu juzuk dibaca. Dia baca berapa minit dia perlukan untuk 30 juzuk. 30 dekat 10 berapa? 300 minit. Berapa jam lah? Berapa jam? Kira sendiri. Kira sendiri dah. Balik kurang pun dah apa 10 kali. Kalau kira minit gitu dah 16 kali. Tu dah berhenti makan, dah berhenti mayan, dah berhenti tidur. Tapi dalam riwayat tu sebut 16 kali. Sayyidina Osman boleh khatang satu Quran dalam 2 rakaat semayang pada malam hari. Kalau ikut masanya, kalau baca dengan semayang, baca semayang tak laju. Maknanya kalau satu Quran, kalau satu juzuk letak setengah jam standard baca masa semayang. Jadi 2 juzuk 1 jam, 30 juzuk 15 jam. Dak habis 30 juzuk subuh dah. Tapi riwayat sebut gitu. Ni lipat masa tuan-tuan. Ada orang tak percaya, dia kira satu juzuk berapa minit gini-gini, lah kalau dia kata mustahil benda ni berlaku. Sebab kira-kira matematik gini-gini, mustahil dia kata. Mana boleh? Boleh dua kali tamat dalam satu malam tak boleh. Imam Syafi'i dalam satu siang pun boleh khatang 2 kali. Dia kira 2 kali jalan, makan, minum, semayang, zikir gini-gini, mustahil. Hak tu orang hendak terima perkara karamah ni, ataupun dia tak boleh fikir bahawa barang ni barang harus pada akal kita terima. Tuhan nak buat boleh, Tuhan boleh jadikan dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu penting kita tahu mana hak wajib pada akal, mana yang harus pada akal, mana yang mustahil pada akal. Jadi tak kategori benda ni adalah harus pada akal, Tuhan boleh buat, tak ada masalah. Nabi Muhammad pergi tu langit tu. Nabi Muhammad pergi Sidratul Muntaha atas lagi tu. Dekat Hadratul Kursi tu atas lagi duduk tu. Balik 18 tahun ke 19 tahun baru balik. Dah malam tu dah baring lagi. Malam tu mana pergi jalan tengok syurga, tengok neraka, macam-macam fenomena Nabi saksikan. Balik-balik dan pergi tinggal tidur malam yang sama. Dan benda tu boleh buat tak? Jawab dia boleh, sebab benda tu harus pada akal. Jadi kalau disebut soalan tadi, boleh tak Tuhan nak jadikan anak bagi dia? Perkara tu perkara benda wajib pada akal ke? Mustahil pada akal ke? Harus pada akal? Mustahil pada akal. Jadi tak bertakluk qudrah dan iradah terhadap perkara tersebut. Tu jawapan dia. Maka kalau dia kata boleh, maka kena cek akidah balik. Bahaya, boleh rosak akidah. Sebab seolah-olah macam Tuhan ni macam makhluk, boleh cipta anak. Jangan, Tuhan bukan makhluk. Jangan samakan Tuhan dengan makhluk. Lepas tu tak boleh tu guna. Jawab dia tak bertakluk. Tu jawapan dia. Bukan boleh tak boleh. Jawapan dia tidak bertakluk qudrah dan iradah menciptakan perkara yang wajib dan mustahil di mana yang disebutkan tadi. Kan jelas gitu kan bila kita ngaji. Baik. Muslimin rahmati Allah sekalian. Kemudian kita masuk kepada ta'alluq ilmu. Begitu juga tuan-tuan. Ta'alluq sebelum masuk ilmu, tak apalah itu kita sambung pada pertemuan akan datang. Cuma boleh tak Tuhan dengan qudrah dan iradah? Qudrah dan iradah bukan sekadar mengadakan sesuatu, bahkan meniadakan sesuatu. Boleh tak Tuhan nak hilangkan Masjid Abidin ni? Boleh tak? Boleh?
Dengan kudrah dan iradah boleh, tak ada masalah. Tuhan dengan kudrah dan iradah Tuhan adakan masjid ni. Dengan kudrah dan iradah juga Tuhan boleh tiadakan masjid ni. Maka apa takluk kudrah dan iradah ni? Iaitu mengadakan dan makhluk. Mengadakan dan mentiadakan makhluk. Tuhan adakan kita, betul tak? Daripada tak ada, lahir kita, betul kan? Dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala, Tuhan jadikan kita. Dan lepas ni mati tak? Siapa sini tak mati? Cikabur. Contohnya. Semua akan mati. Jadi kita tiada. Siapa yang mentiadakan kita? Siapa yang matikan kita? Allah Ta'ala dengan kudrah dan iradah dia. Tuhan mentiadakan kita. Alang ni ada tak sekarang ni? Alang ada kan? Dan lepas ni kiamat lagi ada? Tak ada. Hancur bumi ni, hancur langit ni. Maka dengan kudrah dan iradah Tuhan adakan langit dan bumi. Akhirat lagi, kiamat lagi, Tuhan akan tiadakan bumi ni. Maka tuan-tuan Allah sekalian, begitu juga mustahil Tuhan mentiadakan yang wajib. Tadi mengadakan yang wajib mustahil sebab tahsilul hasil, menghasilkan benda yang dah ada tu mustahil. Boleh tak Tuhan mentiadakan diri dia? Dengan kudrah dan iradah, boleh tak Tuhan mentiadakan diri dia? Boleh tak? Jawab dia apa? Boleh ke tak boleh? Jawab dia tidak bertakluk kudrah dan iradah pada perkara yang wajib tersebut. Okey? Boleh tak Tuhan Tuhan nak meniadakan zat dia? Boleh tak? Mustahil. Tuhan mana boleh? Bukan tak boleh Tuhan, maknanya benda tu tak berlaku sebab tu bukan takluk dia. Kalau Tuhan mentiadakan diri dia, tak ada lah halang ni. Mustahil hakikat, sedangkan Tuhan ni hakikat dia memang wajib ada sebab alang ni ada. Alang ni ada, dalil Tuhan tu ada. Tiba-tiba Tuhan tu mentiadakan diri dia. Tak larilah pada hakikat. Benda tu akal tak boleh terima tuan-tuan. Tiba-tiba Tuhan mentiadakan diri dia. Mana boleh? Adanya alang tak kan Tuhan tak ada. Mustahil. Begitu juga dalam perkara yang mustahil boleh tak Tuhan mentiadakan. Dalam perkara yang mustahil juga boleh tak Tuhan mentiadakan sekutu bagi dia? Jawab dia, benda tu mustahil dah. Mustahil dah adanya sekutu bagi Tuhan. Dia kekal dalam keadaan tiada sekutu bagi Tuhan sebab dia barang mustahil. Dia tak akan tukar hakikat tu. Hakikat daripada perkara tu mustahil tukar jadi harus tak jadi. Dia sekutu bagi Tuhan, anak bagi Tuhan, isteri bagi Tuhan, itulah perkara mustahil pada akal. Memang benda tu tidak diterima akal adanya. Memang akal kita terima benda tu ada. Maka boleh tak Tuhan menjadikan dia? Jawab dia tidak bertakluk perkara tersebut. Di bawah tidak bertakluk kudrah dan iradah terhadap perkara tersebut. Okey. Jadi itulah kehebatan Allah Ta'ala. Maka apa-apa perkara yang harus pada akal boleh berlaku, maka tidak ada masalah. Dan boleh tak Tuhan nak masukkan orang kafir dalam syurga? Benda tu harus ke, mustahil ke, wajib? Harus. Sebab apa? Syurga hak dia, ikut anda dia lah. Tapi Tuhan tak izinkan tu berlaku. Faham tak? Tuhan masukkan kita dalam, Tuhan masukkan orang beriman semuanya dalam neraka. Boleh tak Tuhan buat gitu? Perkara tu harus. Boleh Tuhan nak buat gitu. Tapi Tuhan buat tak? Tuhan tak izinkan. Tapi kalau Tuhan nak buat, boleh, ada masalah sebab perkara tu harus. Syurga neraka milik dia. Sebab tu jangan sombong. Kita mari sejik, kita mayang 5 waktu, kita duduk gong macam kita mayang. Jangan. Syurga tu hak dia. Kita kena ibadat ni dan kita kena ingat bahawa kita ni masih lagi milik Tuhan. Baru dok sombong kita. Kalau Tuhan nak tok mana kita pun ikut Tuhan, bukan ikut kita. Kita ingat kita mayang, kita hodok sini, kita hodok ngaji sama, kita ingat kita mulia. Tak, benda tu hak Tuhan. Kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Tuhan boleh pusing kalau Tuhan nak. Waliyazubillah. Pernah satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dia naik kenderaan Ferrari kot. Contoh gurau aja. Dia naik unta lah, kuda ataupun unta. Maknanya ada seorang lelaki halang dia. Lelaki ni pemabuk. Mabuk tu orang biasa kita lebih dia halang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia kata, dia ni pemabuk dia orang pendosa. Dia halang. Ya Syekh,
Ni ada Syekh Abdul Qadir Jalani ni, orang panggil wali kutub ni. Hebat kali ni. Syekh, aku nak tanya beberapa soalan. Syekh kata, silakan. Gini, kalau aku ni bertaubat, Tuhan terima tak? Boleh kalau aku ni daripada sekarang ni aku nak berubah jadi baik, Tuhan boleh buat tak? Syekh boleh kata tidak mustahil. Okey. Tidak mustahil. Maknanya kalau aku nak jadi macammu boleh tak? Tuhan boleh buat tak? Syekh Abdul Qadir kata tak mustahil. Okey. Hak ngelah boleh tak Tuhan menjadikan kamu ni macam aku? Tak? Kamu mulia kan? Makam tu mulia tak? Syekh Abdul Qadir kan makam yang tinggi. Ni kan kira pendosa tu kan minum arak. Soalan dia hak ngelah tu, boleh tak Tuhan menjadikan kamu ni seperti aku? Maka termenung Syekh Abdul Qadir, dia mengatakan tak mustahil. Kalau benda tu harus. Kemudian dia balik. Bila balik tu, dalam riwayat sebut dia menangis berhari-hari. Syekh Abdul Qadir. Memikirkan apa? Memikirkan nasib diri lah. Memikirkan bahawa Allah Ta'ala boleh buat segala sesuatu. Benda hak ada ni hak Tuhan belaka. Jangan gong lah. Jangan sombong benda kita ada tuan-tuan. Ni mari sejik, duk cerelong orang duk mari sejik tu macam nak bunuh. Macam dah susah kawan tu. Ni kita boleh ngaji tengok orang baca ngakak. Sedap pula. Dulu mudah-mudahan mengaji, receng aku nak ngaji. Tengok aku lacong lek tarono. Jangan dah. Tuhan boleh tukar. Tuhan boleh palingkan. Hak Tuhan belaka kita pada ngaji ni hak Tuhan belaka. Kita mari sejik ni hak Tuhan juga. Kita boleh jadi orang dengar ni hak Tuhan belaka. Jangan sombong sebab Tuhan boleh buat laka, sebab itu harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya duduk sini, hak Tuhan ni nak nyombong dia. Sedap ustaz duduk atas tu. Jawab dia, tuan-tuan boleh duduk sini juga hak Tuhan belaka. Okey? Jadi saya kata, saya hebat, tuan-tuan kena hormat saya. Tak. Saya ni ada sini hak Tuhan. Maknanya Tuhan boleh letak mana pun saya ni, tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan, boleh letak mana, Tuhan boleh letak mana pun tu adalah harus bagi Allah Taala di bawah ta'alluq qurrah dan iradah. Jadi tak payah sombong-sombonglah. Tak payah gong, tak payah muter, tak payahlah nak ngada-ngada sangat. Kita semua milik Tuhan, tak ada apanya kita ni. Semua di bawah ta'alluq qurrah dan iradah Allah. Atas Allah Taala nak letak kita mana. Tapi kita doalah, insya-Allah mudah-mudahan Tuhan jadikan kita orang yang baik, ahli syurga, terhindar dari neraka, orang yang faham agama, orang yang di atas landasan yang benar, insya-Allah, orang yang bersama dengan siddiqin, syuhada, as-salihin dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa pada Allah Taala, kita mohon Allah Taala dan Allah Taala tidak akan mensia-siakan ibadat dan amalan baik yang dibuat oleh hamba insya-Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Cukup setakat tu. Ada rezeki kita akan bertemu pada pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. Minta maaf mata timbul sikit. Smart sikit hari ni pakai spek hitam. Kagong Ustaz cakap pasal gong pakai spek hitam tu gong dah. Macam tu. Tak tuan-tuan mata dak apa sihat sikit. Kullu qouli hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa